Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Zulkifli bin Haji Yaakob. Nama diberi Nur Farah Alia binti Zalam, nombor metrik di 20201093387. Dalam video ini saya akan membentangkan proposal projek tahun akhir saya yang bertajuk Analisis Penggunaan Kata Tugas dalam kalangan murid-murid tingkatan 3 di sekolah agama. Dalam video ini saya akan membentangkan 3 bab, iaitu pengenalan kajian, kajian literatur dan metodologi kajian. Bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan di Malaysia. Merujuk kepada Kamus Dewan edisi keempat, definisi bahasa kebangsaan ini ialah bahasa yang diterima serta diguna ramai oleh penduduk dalam sesebuah negara di mana negara tersebut mempunyai beberapa bahasa dan logat yang tersendiri. Ini bermakna bahasa Melayu dapat memainkan peranan yang sangat penting dalam memperkukuh identiti di negara kita. Antara aspek yang paling memperlihatkan kepentingan bahasa Melayu ialah aspek sosial dari segi pendidikan. Pentadbir negara dan pihak-pihak yang berkepentingan di negara ini sangat menitik beratkan pendidikan bahasa Melayu di sekolah-sekolah. Seterusnya ialah latar belakang kajian. Bahasa Melayu merupakan salah satu bahasa yang mempunyai sistem dan peraturan dalam penggunaan bahasa, bukan sahaja dari aspek penulisan, malah dari aspek pertuturan atau penulisan. Sistem bahasa Melayu ini terdiri daripada beberapa elemen yang penting seperti binaan ayat, frasa dan juga bunyi bahasa. Sistem bahasa Melayu ini merangkumi beberapa bidang ilmu seperti tata bahasa, fonologi, morfologi, sintaksis dan juga semantik. Menurut Siti Hajar Haji Abdul Aziz 1996, tata bahasa ini merujuk kepada peraturan-peraturan bagaimana sesuatu perkataan itu dibentuk dan juga bagaimana perkataan itu bergabung dengan perkataan-perkataan lain untuk menghasilkan ayat yang mudah difahami dan juga ayat yang gramatis. Walaupun bidang ilmu tata bahasa ini telah diterapkan sejak dari kecil, namun penguasaan masyarakat, terutamanya generasi muda, masih dianggap lemah, terutamanya dari aspek tata bahasa iaitu kata tugas. Seterusnya ialah penyataan masalah. Tahap penguasaan murid dalam aspek tata bahasa ini merupakan masalah yang tidak asing lagi berlaku di sesebuah sekolah. Hal ini dikatakan demikian kerana murid-murid di sekolah mempunyai tahap kefahaman yang berbeza, terutamanya dalam aspek tata bahasa. Masalah tata bahasa dalam kalangan murid ini perlu diatasi dengan kadar yang segera kerana ia mampu memberi kesan kepada prestasi dan juga ia mampu mempengaruhi murid dalam proses pembinaan ayat, dan murid juga akan mengalami kesulitan dalam membuat penulisan karangan. Menurut Abdul Razak Abdul Karim dan Muhammad Saiful Haq Hussein 2011, masalah penguasaan tata bahasa ini disebabkan oleh pendekatan, kaedah dan juga teknik yang digunakan oleh guru semasa proses pengajaran bahasa Melayu yang tidak sistematik. Selain itu, terdapat juga faktor lain yang mendorong ke arah masalah penguasaan tata bahasa ini, dan ini dapat dilihat melalui pandangan beberapa ahli bahasa. Kajian Chuan 2009 menunjukkan bahawa terdapat beberapa faktor kesalahan yang dilakukan oleh pelajar ataupun murid, iaitu murid kurang membuat latihan tata bahasa, murid kurang pendedahan terhadap tata bahasa secara lebih mendalam, peruntukan masa dan juga kekeliruan maksud, dan akhir sekali sikap belajar yang cuai. Seterusnya saya akan menerangkan tentang objektif kajian dan juga persoalan kajian. Objektif kajian
Yang pertama ialah untuk mengenal pasti tahap penguasaan murid dalam penguasaan kata tugas tingkatan 3. Seterusnya, untuk menganalisis kelaziman kesalahan kata tugas yang sering dilakukan oleh murid dalam penulisan. Dan yang ketiga, untuk mengenal pasti punca kesalahan kata tugas yang dilakukan oleh murid dalam penulisan. Seterusnya ialah persoalan kajian. Persoalan yang pertama ialah, adakah semua murid tingkatan 3 mahir dalam penggunaan kata tugas dalam penulisan? Yang kedua, apakah kesalahan yang kerap dilakukan oleh murid dalam aspek kata tugas dalam karangan? Dan persoalan yang terakhir ialah, apakah punca kesalahan kata tugas yang sering dilakukan oleh murid dalam penulisan? Kepentingan kajian. Kepentingan dalam kajian ini ialah kajian ini dapat mengenal pasti tahap penguasaan murid dalam pembinaan ayat menggunakan kata tugas. Tahap penguasaan kata tugas ini dapat dilihat melalui analisis penulisan karangan yang dilakukan oleh murid tingkatan 3. Seterusnya, menerusi kajian ini juga, pengkaji juga dapat menganalisis kesalahan kata tugas yang sering dilakukan oleh murid. Hal ini dikatakan demikian kerana murid-murid tersebut sering melakukan kesalahan tata bahasa, terutamanya dalam aspek kata tugas, dan mereka juga mengalami kesulitan dalam membina ayat untuk penulisan karangan. Batasan kajian. Kajian ini membataskan di sekolah menengah agama, iaitu Mahat Yaakobiah Nipah Rajuk Kelantan. Murid-murid tersebut terdiri daripada kaum Melayu yang beragama Islam. Kajian ini melibatkan murid-murid tingkatan 3 ataupun secara lebih spesifik, murid-murid kelas 3 Ibnu Arabi sahaja. Bagi kaedah persampalan, murid-murid yang terlibat dalam kajian ini adalah seramai 20 orang, iaitu 10 orang terdiri daripada murid perempuan dan 10 orang yang berbaki merupakan murid lelaki. Definisi istilah. Istilah yang pertama ialah analisis kesalahan. Menurut Hartman dan Stock 1972, analisis kesalahan bahasa merupakan satu teknik untuk mengkaji dan juga untuk mengetahui sejauh mana kemampuan serta kemajuan bahasa murid-murid dengan cara mencatat dan mengklasifikasikan kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh murid-murid tersebut. Seterusnya, kata tugas. Menurut Nik Safiah Karim dalam Tata Bahasa Dewan edisi yang terbaru iaitu 1997 menjelaskan kata tugas ialah sejenis perkataan yang hadir dalam ayat, klausa ataupun frasa untuk mendukung ataupun untuk menyokong sesuatu tugas sintaksis tertentu, sama ada sebagai penghubung, penerang, penentu, penguat, pendepan, pembantu, penegas, penafi, pembenar, pemberi atau tugas-tugas lain. Yang ketiga ialah penulisan karangan. Menurut Zappa 1965, penulisan adalah satu pekerjaan dalam menyusun perkataan dengan susunan yang elok kerana menghalkan. Menurut beliau, penulisan juga merupakan sesuatu fikiran hati ataupun sesuatu kisah cerita supaya dapat difahamkan oleh orang lain apabila didengar ataupun dibaca. Dalam konteks kajian ini, penulisan karangan juga diaplikasikan sebagai salah satu kaedah kajian, iaitu penulisan karangan perlu dilakukan
oleh murid-murid bagi mengesan tahap penguasaan tata bahasa terutamanya dalam aspek kata tugas. Istilah yang keempat ialah murid tingkatan 3. Murid tingkatan 3 merupakan kumpulan murid yang terlibat dalam kajian ini. Murid tersebut merupakan murid tingkatan 3 kelas Ibnu Arabi di Sekolah Menengah Agama Mahat Yaakobiah. Kesimpulannya, bahasa Melayu merupakan bahasa yang sangat penting bagi memartabatkan bahasa. Dalam bahasa Melayu juga terdapat sistem dan peraturan yang perlu dipatuhi oleh semua masyarakat. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang elemen-elemen penting dalam bab 2 ini, iaitu kajian literatur. Terdapat beberapa kajian dalam negara dan juga kajian luar negara tentang penguasaan bahasa Melayu dari aspek tata bahasa dan juga kata tugas oleh pengkaji-pengkaji bahasa. Di sini saya maklumkan bahawa kajian dalam negara yang telah saya jumpai adalah sebanyak 10 kajian dalam negara dan juga kajian luar negara yang telah saya jumpai ialah sebanyak 3. Namun dalam video ini saya akan jelaskan 2 kajian dalam negara dan juga 2 kajian luar negara sahaja. Kajian dalam negara berdasar Rabina Haji Sabran 1987 telah membuat satu kajian berkaitan tata bahasa, iaitu kesalahan tata bahasa dalam kalangan guru pelatih di sebuah maktab perguruan di Kuala Lumpur. Kajian tersebut mengkaji dari aspek tata bahasa, iaitu dari aspek penggandaan, sendi nama, struktur ayat dan frasa dalam penulisan guru-guru pelatih dalam maktab tersebut. Seterusnya, Siti Rahayu Muhammad dan Syahrin Nizam 2022 telah membuat satu kajian ataupun penyelidikan tentang kesalahan tata bahasa dalam karangan bahasa Melayu. Kajian ini melibatkan 50 orang murid tahun 6 di sekolah kebangsaan yang dikehendaki. Murid-murid tersebut dikehendaki untuk menulis satu karangan dan hasil kajian telah menunjukkan bahawa kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh murid tahun 6 adalah dari aspek penggunaan kata tugas. Kajian luar negara. W. Yard 1973 telah membuat kajiannya dengan melibatkan sumber penulisan iaitu latihan buku karangan 4C yang berjumlah 52 buah buku. Hasil kajian pengkaji mendapati sebanyak 147 kesalahan yang telah dilakukan oleh pelajar-pelajar tersebut dari aspek tata bahasa. Dan akhir sekali, menurut Kasno Atmo Soekarto 2007 dalam kajian yang bertajuk Pemakaian Kata Tugas dalam Wacana Bacaan Remaja yang suatu analisis kesalahan. Kajian ini mengkaji dan menganalisis tentang kesalahan penggunaan kata tugas ataupun kata fungsi dalam majalah remaja, iaitu Gadis dan Hai. Seterusnya, dalam bab yang terakhir ini, saya akan menerangkan tentang elemen-elemen penting dalam bab 3 ini, iaitu metodologi kajian. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, metodologi merujuk kepada sistem yang terdapat dalam kajian yang merangkumi kaedah dan juga prinsip yang digunakan oleh sesuatu kegiatan kajian ataupun disiplin. Elemen yang pertama dalam metodologi kajian ini ialah reka bentuk kajian. Menurut Bryman 2008, kajian kualitatif adalah strategi kajian yang lazimnya menekankan kepada penganalisian data yang berbentuk perkataan,
berbanding data pengiraan yang dikumpul dan dianalisis. Dalam kajian ini, pengkaji telah menggunakan kaedah analisis dokumen ataupun teks dari karangan murid-murid tingkatan 3 tersebut bagi mengenal pasti kesalahan tata bahasa iaitu kesalahan kata tugas dalam penulisan karangan murid tingkatan 3 di Sekolah Agama Mahat Yaakobiah Nipah Pacuk, Kelantan. Elemen yang kedua ialah kaedah kajian. Dalam kajian ini, pengkaji telah menggunakan dua kaedah kajian iaitu kaedah kepustakaan dan juga kaedah analisis data. Saya mulakan dengan kaedah kepustakaan. Kajian kepustakaan adalah usaha yang dilakukan oleh pemerhati ataupun peneliti untuk menghimpun segala maklumat ataupun data yang bersesuaian dan relevan dengan masalah ataupun topik yang akan dikaji. Dalam kajian ini, pengkaji telah mendapatkan maklumat-maklumat tersebut di Perpustakaan Tuanku Bainu yang terletak di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Seterusnya, kaedah analisis teks. Kaedah analisis teks yang merupakan kaedah yang memerlukan pengkaji menyelidik konten ataupun maklumat ataupun data yang telah dipersembahkan dalam bentuk penulisan. Dalam kajian ini, pengkaji telah menggunakan soalan karangan yang diedarkan kepada murid dan hasil daripada penulisan yang telah dilakukan oleh murid-murid tingkatan 3 tersebut akan dianalisis dari segi penggunaan kata tugas tersebut. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang elemen yang merupakan elemen yang sangat penting dalam metodologi kajian ini, iaitu lokasi kajian. Bagi lokasi kajian, pengkaji telah memilih lokasi kajian iaitu Sekolah Menengah Agama yang terletak di Kampung Nipah Pacuk, Kelantan, iaitu Mahat Yaakobiah Nipah Pacuk, Kelantan. Pengkaji memilih sekolah tersebut adalah disebabkan oleh tahap penguasaan tata bahasa dari aspek kata tugas yang lemah. Pengkaji memilih sekolah tersebut adalah disebabkan oleh pemerhatian yang telah dilakukan oleh pengkaji semasa pengajaran latihan mengajar dijalankan. Seterusnya, populasi dan persampelan. Perkataan populasi adalah merujuk kepada himpunan keseluruhan subjek kajian yang tidak terhad kepada kumpulan manusia sahaja. Malah ia juga boleh melibatkan hidupan lain seperti tumbuh-tumbuhan, binatang dan juga fenomena. Dalam kajian ini, populasi yang disasarkan oleh pengkaji adalah murid dari Sekolah Menengah Agama Mahat Yaakobiah Nipah, di mana murid-murid tersebut merupakan murid tingkatan 3 dari kelas 3 Ibnu Arabi. Sampel merupakan proses, persampelan merupakan proses dalam memilih jumlah elemen yang mencukupi daripada populasi supaya pemahaman terhadap sifat-sifat sampel dapat memungkinkan pengkaji membuat generalisasi terhadap sifat-sifat populasi sampel berkenaan. Dalam kajian ini, sampel dalam kajian ini ialah murid-murid yang terdiri daripada 20 orang murid di dalam kelas yang terpilih itu. Elemen yang seterusnya ialah instrumen kajian. Instrumen kajian ialah mekanisme yang digunakan oleh peneliti bagi mendapatkan maklumat dalam kajian. Dalam kajian ini, pengkaji hanya menggunakan satu instrumen kajian sahaja, iaitu dan alat tersebut ialah soalan latihan penulisan karangan. Latih tubi ataupun latihan penulisan karangan ini perlu dilakukan oleh murid
Mengikut ilmu dan pengetahuan sedia ada murid dan murid-murid dari tingkatan 3 Ibnu Arabi tersebut dikehendaki untuk menulis satu penulisan karangan yang tidak lebih daripada 180 patah perkataan dan juga masa yang diperuntukkan bagi murid-murid tersebut menyiapkan tugasan mereka adalah selama 40 minit, manakala markah yang diperuntukkan dalam tugasan tersebut adalah sebanyak 30 markah. Elemen seterusnya ialah prosedur pengumpulan data. Seperti yang anda dapat lihat, berikut merupakan langkah-langkah dalam prosedur pengumpulan data yang telah dilakukan oleh pengkaji. Langkah pertama ialah pengkaji berbincang bersama penyelia projek tahun akhir, di mana aspek-aspek pemilihan tajuk, pembuatan objektif dan juga persoalan kajian merupakan aspek yang dititik beratkan dalam langkah tersebut. Seterusnya ialah langkah kedua, iaitu pemilihan lokasi kajian. Setelah pengkaji mendapatkan tajuk yang tepat, tajuk yang betul, objektif yang betul dan juga persoalan yang betul menurut bimbingan penyelia projek tahun akhir tersebut, pengkaji mula mencari dan memilih lokasi kajian, dan lokasi kajian yang pengkaji jumpai berjaya dapat ialah sekolah menengah agama, iaitu Ma'had Yaakobiah yang terletak di Kampung Nipah Bacok, Kelantan. Seterusnya ialah langkah ketiga. Langkah ketiga iaitu memohon kebenaran daripada pihak universiti dan pihak sekolah untuk membuat kajian. Setelah pengkaji berjaya mendapatkan sekolah yang ingin dilakukan kajiannya, pengkaji perlu memohon kebenaran pihak universiti untuk memberi kebenaran untuk membuat kajian di luar universiti, dan pengkaji juga mendapatkan kebenaran daripada pihak sekolah untuk membuatkan kajian di mana kajian tersebut melibatkan murid-murid sekolah menengah agama tersebut. Bagi langkah yang keempat, iaitu membina soalan penulisan karangan. Setelah 3 langkah yang telah dilakukan oleh pengkaji sebelum ini, pengkaji perlu membina soalan penulisan karangan yang bersesuaian dengan tahap kefahaman dan juga tahap kefahaman murid-murid tersebut, dan juga berdasarkan objektif serta tema yang bersesuaian mengikut perancangan harian, mengikut rancangan pengajaran harian. Okey, bagi langkah yang seterusnya, iaitu langkah yang kelima, murid menjawab soalan yang telah dibina oleh pengkaji. Selepas pengkaji membina soalan penulisan karangan tersebut, murid-murid yang terlibat, iaitu murid-murid tingkatan 3 Ibnu Arabi tersebut, perlu menjawab soalan yang telah dibina, di mana mereka perlu menulis satu karangan lengkap. Langkah terakhir iaitu proses penandaan penulisan karangan dan pengumpulan data. Setelah murid-murid berjaya melengkapkan tugasan mereka, hasil penulisan mereka akan dikutip dan pengkaji akan menanda hasil karangan yang telah dilakukan oleh murid-murid tersebut mengikut kriteria yang diperlukan, iaitu murid-murid perlu menggunakan
penggunaan tata bahasa yang betul ataupun murid-murid perlu menggunakan kata tugas yang betul. Dan juga langkah pengkaji juga mengumpulkan data menerusi analisis hasil penulisan karangan itu tersebut. Dalam bahagian ini, saya akan menerangkan tentang elemen yang juga merupakan elemen yang penting dalam kajian ini, iaitu prosedur penganalisian data. Setelah pengkaji membina soalan, setelah murid menjawab tugasan yang diberikan, dan juga setelah pengkaji melaksanakan prosedur pengumpulan data itu, hasil data dan maklumat akan segera dihimpunkan oleh pengkaji bagi proses penganalisian data itu. Seterusnya, hasil data yang diperoleh melalui hasil penulisan tersebut akan dianalisis bagi mengesan kesalahan penggunaan kata tugas yang telah dilakukan oleh murid-murid tingkatan 3 di Benua Arabi. Hasil dapatan tersebut akan dipamerkan ataupun akan dipersembahkan dalam bentuk jadual bagi memudahkan pengkaji untuk mengenal pasti kesalahan dalam aspek kata tugas itu, sama ada yang melibatkan kata pemeri, kata penegas ataupun kata-kata lain yang berada dalam skop kata tugas. Seterusnya, berdasarkan hasil kajian yang dipersembahkan oleh jadual itu tadi, pengkaji akan menerangkan tentang data-data yang diperoleh secara lebih teliti dan secara lebih terperinci. Kajian ini memperlihatkan dua elemen penjumlahan data, iaitu elemen kekerapan, di mana berapa kerap murid-murid tersebut melakukan kesilapan ataupun kesalahan kata tugas, dan juga elemen seterusnya ialah elemen peratusan, di mana elemen ini akan menunjukkan peratus murid-murid yang melakukan kesalahan penggunaan kata tugas tersebut. Elemen-elemen ini berperanan dalam membantu pengkaji mengira jumlah kesalahan. Berikut seperti yang anda lihat, berikut merupakan formula yang mengandungi elemen-elemen tersebut. Tidak dinafikan, melalui formula tersebut, pengkaji dapat menganalisis data dan dapat mengira jumlah kesalahan dengan lebih senang. Kesimpulannya, melalui metodologi yang digunakan dalam kajian ini, ternyata kaedah kajian yang telah digunakan dalam kajian ini juga amat membantu dan ini juga amat mempengaruhi keberhasilan sesuatu kajian. Menerusi metodologi kajian ini juga, pengkaji dapat menganalisis data dengan menggunakan kaedah yang betul, sesuai dan juga tepat. Berdasarkan penerangan saya di bab 1, bab 2 dan juga bab 3 ini yang telah dipersembahkan tadi, diharapkan kajian ini mampu membantu murid-murid dalam meningkatkan tahap penguasaan tata bahasa, terutamanya dalam aspek kata tugas. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.